adalah model yang kami gunakan. Jadi kesemua kursus ini adalah berteraskan satu big idea, iaitu kemakmuran bersama budaya penyelidikan. Oleh itu, linkisnya adalah akan wujud soalan pencetus bagi setiap subjek. Sebagai contoh, bagi subjek pentaksiran, soalan pencetusnya adalah bagaimana pentaksiran dalam pendidikan Islam KSSR dapat dimanfaatkan dalam budaya penyelidikan. Bagi inklusif, bagaimana guru pendidikan Islam dapat membantu murid berkeperluan khas belajar dalam kelas arus perdana. Bagi inovasi, bagaimana produk inovasi digunakan bagi membantu masalah pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Dan bagi penyelidikan, bagaimana budaya penyelidikan dimakmurkan dalam kajian penyelidikan. Seterusnya saya akan menerangkan bagaimana setiap kursus ini mempunyai perkaitan dengan BID yang telah kami hasilkan, iaitu kemakmuran bersama budaya penyelidikan. Okey, bagi kursus inklusif, kami telah diminta untuk menghasilkan sebuah BBM yang mana sebelum menghasilkan BBM tersebut, kami perlulah terlebih dahulu menyelidik masalah yang dihadapi oleh murid MBK dan apakah kaedah yang paling sesuai untuk digunakan bagi membantu murid tersebut. Yang kedua adalah kursus inovasi yang mana kami perlulah selidik terlebih dahulu keperluan dan minat murid pada masa kini dalam menghasilkan sebuah inovasi digital. Sebagai contohnya, kami telah menggunakan kaedah permainan secara atas talian. Yang ketiga adalah kursus penyelidikan yang mana kami telah diminta untuk menghasilkan proposal kajian. Sebelum menghasilkan proposal kajian, kami perlulah terlebih dahulu menyelidik masalah ataupun isu yang wujud dalam kalangan murid dan apakah kaedah yang paling terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keempat adalah kursus pentaksiran yang mana kami telah diminta untuk membina item soalan. Dan sebelum kami membina item tersebut, kami perlulah terlebih dahulu menyelidik kaedah yang betul untuk membina item menggunakan GSU yang lengkap dan apakah kaedah yang terbaik untuk mempersembahkan GSU dan selidik kata kerja yang sesuai bagi membina setiap item. Kami telah merujuk kepada model pembelajaran pelajar dalam menyiapkan tugasan secara deep learning. Semasa menyiapkan tugasan, kami telah mengamalkan model dengan menjalinkan perhubungan, mempunyai aspirasi dan mengamalkan cara belajar yang betul yang akan diterangkan dengan lebih jelas pada slide yang seterusnya. Okey, dari segi perhubungan, kami perlulah mempunyai kesepunyaan iaitu persekitaran yang membantu kepada pembelajaran, iaitu saling memahami dan saling memberi motivasi antara satu sama lain. Yang kedua adalah merungkai yang mana kami perlu membina kemahiran interpersonal dan intrapersonal, iaitu boleh bekerja secara individu dan bersama orang lain. Yang kedua adalah aspirasi, iaitu mempunyai jangkaan yang kami perlulah mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan diri dan sedar jangkaan orang lain terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah keperluan dan minat, iaitu melibatkan diri secara aktif dan belajar secara mendalam terhadap setiap tugasan yang diberikan. Yang seterusnya adalah cara belajar yang berkaitan dengan metakognitif, iaitu sedar, mengawal pemikiran dan dalam merancang, memantau dan menilai pembelajaran sendiri untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti. Dan kami juga perlu mempunyai matlamat pembelajaran sepanjang melakukan tugasan tersebut. Yang kedua adalah maklum balas, yang mana setiap maklum balas yang kami terima, kami perlulah membuat refleksi untuk memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan yang kami lakukan. Yang ketiga adalah agensi, iaitu mempunyai autonomi dan membuat keputusan dalam tugasan. Seterusnya, pembelajaran bermakna dengan mengaplikasikan elemen 6C sepanjang menjalankan tugasan dalam keempat-empat subjek. Yang pertama adalah critical thinking, iaitu berfikir secara kritis. Kami tidak tertumpu kepada satu sumber sahaja, melainkan merujuk kepada pelbagai sumber agar PAK 21 dapat diterapkan. Seterusnya, memenuhi keperluan tak senang belum. Pembelajaran ini juga mendidik kami untuk menilai dan mengenal pasti maklumat yang disampaikan agar tidak menyeleweng dan maklumat tersebut adalah tepat. Seterusnya, yang kedua adalah collaboration. Kami sentiasa menjalankan perbincangan bersama-sama dengan rakan-rakan serta pensyarah dengan bertukar pandangan serta idea untuk tujuan penambahbaikan. Melalui tugasan ini,
Juga, ia dapat meningkatkan kemahiran sosial dalam diri kami serta membentuk hubungan yang positif sesama ahli kumpulan. Selain itu, kami juga menerapkan pemikiran yang kreatif kerana melalui tugasan ini, kami telah memilih tema yang menarik seperti kawan Tun Didi and Friends dalam tugasan inovasi digital agar ia sesuai dengan minat pengguna iaitu murid dan bersesuaian dengan tajuk pembelajaran. Kami juga dapat menjana idea baru seperti mempelbagaikan penggunaan bahan dan medium elemen digital, contohnya dalam penghasilan BBM. C yang ketiga adalah karakter, iaitu ia juga dapat meningkatkan disiplin diri kami, iaitu terutamanya dalam pengurusan masa, iaitu dalam menyelesaikan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Walaupun terdapat banyak halangan, seterusnya adalah ia juga membentuk diri kami supaya mengamalkan amalan berintegriti dalam menyiapkan tugasan supaya bagi mengelakkan amalan plagiarism dalam menjalankan tugasan, contohnya dalam tugasan penyelidikan. C yang kelima adalah communication. Melalui tugasan-tugasan ini, ia juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dalam diri kami kerana berlakunya komunikasi non-verbal antara keempat-empat subjek seperti pentadsiran dalam tugasan yang dihasilkan. Contohnya dalam penghasilan BBM, kami juga merujuk kepada subjek pentadsiran untuk mentaksir dan menilai BBM yang telah dihasilkan dan inovasi yang telah dihasilkan. Kami juga melakukan pembentangan projek kerana pembentangan projek yang dilakukan juga menggunakan laras bahasa yang formal. Seterusnya, C yang terakhir adalah citizenship, iaitu kewarganegaraan. Ia telah dapat menambahkan kepekaan kami terhadap isu-isu semasa seperti kemajuan digital serta masalah murid berkeperluan khas di negara ini. Seterusnya, yang terakhir, ia juga membantu diri kami dalam kami dapat mengetahui kajian-kajian serta ilmu berkaitan pendidikan dari negara lain. Contohnya dalam tugasan penyelidikan. Okay, baiklah, seterusnya kita pergi kepada Triple E Framework. Jadi sepanjang pelaksanaan MPDL terhadap 4 kursus ni, terlaksananya Triple E Framework ni. Okay, yang pertama kita pergi kepada sudut extend, di mana teknologi dapat menjadikan tempoh masa untuk mengakses satu bahan pelajaran ini menjadi lebih fleksibel. Maksudnya kami dapat mengakses bahan-bahan ataupun maklumat-maklumat untuk melengkapkan tugasan kami tanpa mengira tempat dan waktu. Maksudnya bila kami rasa nak buat, kami boleh akses bahan tersebut dengan adanya teknologi. Seterusnya, yang kedua, pelajar dapat mengguna pelbagai pengetahuan baru berkaitan pengendalian sesebuah teknologi. Seterusnya, mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Jadi melalui pelaksanaan MPDL ini baru kami tahu dan kami sedar, rupanya bukan memang di dalam platform Google, tetapi dalam platform Google tu banyak lagi platform di dalam Google yang boleh kita akses secara percuma dan bahan-bahannya lebih berkualiti dan sumber-sumbernya lebih genuine lah, lebih asli. Jadi melalui pengetahuan tersebut kami dapatlah mengaplikasikannya dalam mencari bahan-bahan bacaan yang lain dan sebagainya. Seterusnya, dari sudut enhance pula, kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneroka isi pembelajaran secara maya dengan lebih mendalam. Maksudnya kalau sebelum ni kita banyak pergi ke library untuk mencari maklumat, sebab kita percaya bahawa buku ni segala-galanya ada pada buku. Tapi pada zaman sekarang ni, dengan adanya teknologi, sebenarnya banyak bahan yang ada di alam maya. Seterusnya, teknologi telah membantu pelajar untuk melakukan sesi perbincangan berkaitan satu idea atau sama lain secara atas talian. Maksudnya kami dapat berbincang melalui aplikasi WhatsApp, Google Meet, video call dan voice note. Maksudnya itu lagi mudah lah, tak perlu nak berkumpul ramai-ramai, nak tunggu semua cukup quorum. Kadang-kadang tu makan masa dan membuang masa.
Seterusnya kita pergi kepada engage pula. Engage yang pertama, penggunaan teknologi telah memudahkan pelajar mencarikan kerja khusus ini dengan lebih cepat dan mudah. Okey, itu kita sedia maklum lah. Bila dengan adanya teknologi ni, kita senang nak type, silap kita senang nak padam. Dan bila ada citation, kita boleh copy terus. Seterusnya, penggunaan teknologi yang lebih canggih telah memotivasikan pelajar untuk melaksanakan suatu kerja dengan lebih fokus dan tekun. Jadi dengan adanya teknologi ini, kita akan lebih minat untuk melakukan suatu kerja dan kita tak mudah ataupun cepat bosan. Sebab apa? Sebab dengan teknologi kita boleh kalau kita bosan buat kerja, kita boleh dengar lagu jap. Maksudnya boleh pelbagai lah. Seterusnya, yang terakhir adalah kolaborasi antara pelajar sentiasa berlaku secara aktif dalam membincangkan dan berkongsikan suatu idea. Maksudnya kat sini berlakunya komunikasi aktif lah sesama kami ataupun sesama pelajar dalam kelas untuk berkongsi maklumat ataupun bahan untuk melengkapkan kerja khusus ini. Walaupun bahan yang sama tetapi hasil tulisan tetap berbeza. Okey, itu sahaja. Sekian. Seterusnya kita pergi kepada proses tugasan bagi subjek asas penyelidikan dalam pendidikan iaitu PIMK 3143. Tugasan kerja khusus bagi subjek ini terdiri daripada dua tugasan iaitu tugasan pertama perlu membuat kertas cadangan penyelidikan, manakala bagi tugasan kedua perlu membuat pembentangan kertas cadangan yang telah dibuat. Okey, bagi tugasan yang pertama, pada awalnya kami menerima soalan dan taklimat tugasan kerja khusus PIMK 3143 daripada pensyarah. Ketika proses ini, kami perlu menilai dan menganalisis kehendak tugasan kerja khusus yang diberikan secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis. Seterusnya pula, kami perlu mencari bahan-bahan dari pelbagai sumber seperti buku, internet dan jurnal, dan melalui kajian yang telah dibuat berdasarkan sumber-sumber yang diperolehi tersebut, kami mula menjana dan mencari idea baru bagi memilih tajuk-tajuk yang hendak dijadikan kajian kepada penyelidikan secara tidak langsung. Proses ini dapat meningkatkan aspek kemahiran berfikir secara kritis. Setelah itu, kami saling bertukar pendapat dan idea untuk menyiapkan tugasan yang diberikan, di mana ia juga dapat meningkatkan kemahiran komunikasi kami. Setelah siap draft dibuat, kami mengadakan perbincangan bersama pensyarah penyelia yang bertugas membimbing kami dalam menyiapkan kertas cadangan penyelidikan buat kali pertamanya. Perbincangan ini dilakukan sama ada secara bersemuka atau melalui maya, di mana perbincangan ini dapat meningkatkan skill dan kemahiran kami dalam aspek kolaboratif. Setelah itu, mendapat persetujuan dan pendapat daripada pensyarah, kami mula membuat kertas cadangan penyelidikan. Sampai siap, kami membuat semakan kertas cadangan penyelidikan dengan pensyarah penyelia dan mengemaskini dan memperbetulkan kertas cadangan penyelidikan tersebut jika terdapat sebarang kesalahan. Semuanya selesai, menghantar tugasan tersebut kepada pensyarah. Panjang proses menghasilkan kertas cadangan penyelidikan ini, kami dapat meningkatkan disiplin diri kami terutamanya dalam menguruskan masa, kerana kami telah berusaha bertukus lumus untuk menyiapkan tugasan walaupun menghadapi kekangan masa dan jadual yang padat. Setelah selesai tugasan yang pertama, kami perlu menjalani tugasan yang kedua iaitu pembentangan cadangan penyelidikan. Pada awalnya, kami perlu memindahkan maklumat dan isi-isi penting kajian ke Microsoft Office agar dapat mempersembahkan dengan lebih jelas idea-idea utama dan juga tujuan kepada penyelidikan yang ingin dilakukan. Tiba waktunya, kami membuat pembentangan kajian yang telah dilakukan kepada barisan panel pensyarah. Setelah sesi pembentangan selesai, tibalah waktunya bagi sesi soal jawab pula berkaitan kajian yang dibentangkan. Pada tugasan kedua ini, sudah jelaslah dapat meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi saya dan rakan-rakan apabila perlu berinteraksi dan menyampaikan maklumat. Kursus yang pertama ialah kursus pendidikan institusi. Dalam kursus ini, pelajar dikehendaki untuk membuat penelitian akademik, rancangan pengajaran individu atau RPI dan bahan bantu mengajar untuk murid berkeperluan khas iaitu MEC. Jadi, di paparan ini ialah salah satu contoh BBM untuk MVP bagi
membantu dalam mata pelajaran suku kata tertutup iaitu bahagian gali. Bagi DBM ini, antara kelebihannya ialah ia menggunakan penggunaan di mana DBM ini membantu MBK dari segi dysleksia di mana adanya penggunaan multisensori. Seterusnya ialah penggunaan digital seperti pengimbasan QR code dan akhirnya guru akan membuat penilaian terhadap MBK melalui DBM yang dihasilkan. Selamat datang pada semua murid-murid satu bestari hari ini. Mari sini kita hafal rukun Islam. Yang pertama ucap syahadah, bunyinya asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya adalah hasil kerja untuk subjek inovasi digital. Kami diberi tugasan untuk memilih salah satu subjek dalam bidang pendidikan Islam, kemudian membuat inovasi secara digital berdasarkan tajuk tersebut. Seterusnya adalah hasil kerja untuk tajuk asas penyelidikan. Kami dikehendaki untuk membuat proposal penyelidikan serta membentangkannya secara maya. Seterusnya adalah hasil kerja untuk subjek pentadsiran dalam pendidikan Islam. Kami dikehendaki untuk membuat JSU serta soalan-soalan dan membentangkannya menggunakan flipbook. Antara pembelajaran bermakna yang diperolehi oleh pelajar ialah pelajar dapat mengenal pasti dan meningkatkan amalan pedagogi mereka supaya lebih berkesan apabila mereka menjadi guru kelak. Hal ini kerana ilmu-ilmu yang mereka perolehi melalui keempat-empat kursus itu dapat digunakannya semasa pelaksanaan PDPC yang sebenar. Seterusnya, rakam pembelajaran juga dapat diterapkan melalui keempat-empat kursus ini, di mana pelajar saling berkongsi pendapat, berkongsi idea dan membuat perbincangan antara mereka bagi memperbaiki dan menambah baik projek-projek yang dilaksanakan. Seterusnya ialah pemanfaatan digital di mana pelajar dapat memperolehi ilmu baru melalui penggunaan PMK di dalam PDPC bagi menjadikan PDPC lebih berkesan, menarik dan interaktif. Seterusnya, persekitaran pembelajaran di mana pelajar mengetahui apa faktor-faktor yang menjadikan persekitaran pembelajaran lebih berkesan kepada murid-murid. Berikut merupakan MTBL journey iaitu entry point MTBL di mana yang pertama ialah kefahaman. Berikut merupakan MTBL journey iaitu entry point MTBL. Ini merupakan antara proses-proses MTBL yang dihadapi oleh pelajar semasa enam sepanjang mempelajari keempat-empat kursus iaitu bermula daripada KMR iaitu kefahaman melalui reka bentuk dan seterusnya kitaran inquiry kolaboratif, seterusnya model pembelajaran pelajar, seterusnya elemen reka bentuk pembelajaran, seterusnya triple E pembelajaran digital
dan seterusnya kompetensi pembelajaran bermakna. Setiap langkah tersebut telah diterangkan di dalam paparan-paparan sebelum ini. Seterusnya ialah refleksi yang diperolehi oleh pelajar semester 6 setelah mempelajari keempat-empat sisi ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk refleksi saya nak ketengahkan 2 poin saja di sini. Okey, yang pertama saya dapat kongsi pelbagai maklumat lah sesama rakan saya melalui pelaksanaan MPDL ni. Maksudnya maklumat dari segi konten pembelajaran dan pengendalian teknologi. Sebab kalau kita tengok ini teknologi sentiasa berubah. Jadi bila kita berkongsi ni macam-macam cara untuk kita explore maklumat tu dengan lebih banyak dan lebih berkualiti lah. Dan seterusnya saya dapat mempelbagaikan cara untuk mencari maklumat. Maksudnya kat sini, okay, contoh dalam subjek dalam khusus penyelidikan, saya dapat satu teknik untuk mencari maklumat tu. Kemudian saya gunakan teknik yang sama untuk subjek yang lain. Jadi itulah antara kelebihan pelaksanaan MPDL yang saya dapat. Okey, itu saja. Terdapat banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga input-input baru yang dapat saya digunakan pada masa akan datang. Selain itu, melalui pembelajaran kursus ini juga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna kepada saya dan juga rakan-rakan melalui tugasan-tugasan kerja khusus yang perlu kami siapkan. Sebagai contohnya, daripada segi aspek karakter iaitu perwatakan, kami dapat meningkatkan disiplin diri dalam pengurusan masa, iaitu apabila kami perlu menyiapkan kertas cadangan penyelidikan tepat pada masanya walaupun menghadapi kekangan masa dan juga jadual yang padat. Manakala dari segi communication, iaitu komunikasi, kami dapat meningkatkan kemahiran dalam menyampaikan maklumat secara lisan, iaitu apabila kami ditugaskan untuk membentangkan kertas cadangan penyelidikan yang telah kami lakukan di hadapan pensyarah. Jadi sebagaimana yang kita semua ketahui, pembelajaran bermakna ini adalah sangat-sangat penting kepada pelajar seperti kami bagi memberikan pengalaman dan juga kemahiran untuk digunakan dalam dunia yang sebenar.